Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Zulkifli. Saya daripada Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi. Okey, baru-baru ni pihak UiTM telah mengadakan satu program yang dinamakan Semangat Patriotik yang telah diadakan pada minggu lepas pada tarikh 25 hari bulan 11 yang bersamaan hari Rabu lah. Dan pada hari itu pihak semua UiTM telah mengadakan dua video yang telah dipaparkan untuk pelajar-pelajar UiTM untuk memastikan pelajar UiTM melihat dan teliti apa yang dikeluarkan oleh pihak UiTM daripada video tersebut. Jadi pihak UiTM telah mengeluarkan satu notis untuk mengadakan satu aktiviti iaitu refleksi, iaitu maksudnya semua pelajar dikehendaki untuk melakukan refleksi mengenai video tersebut. Jadi pada hari ini saya akan tunjukkan iaitu refleksi mengenai 5 rukun negara yang kita tahu, mengenai 5 rukun negara di negara kita. Yang pertama, kita tahu rukun negara yang pertama percayaan pada Tuhan. Yang kedua, percayaan pada raja dan negara. Ketiga, kehuluran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. Okey, lima rukun ini amat penting untuk kita punya orang kata apa? Untuk negara kita lah, seperti orang kata rukun iman, rukun Islam. Begitu juga dengan negara kita mempunyai rukun negara tersendiri. Okey, yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Okey, yang sedia maklum kita tahu yang kita punya UiTM kita punya negara ni mempunyai pelbagai kaum dan pelbagai agama juga. Jadi bila adanya pelbagai agama, juga adanya pelbagai Tuhan. Maksudnya dari segi Islam, kepercayaannya kepada Tuhan mana? Daripada segi Hindu, kepercayaannya kepada mana? Kalau daripada segi Cina, mana dah kepercayaan dia? Agama Buddha. Jadi okey, maksudnya setiap dalam negara kita mempunyai pelbagai kepercayaan, dan negara kita tidak menetapkan untuk mewajibkan kepada satu kaum ataupun satu bangsa untuk mendalami rukun Islam. Maksudnya mendalami agama Islam. Tidak. Maksudnya kita punya negara ni bebas beragama. Tidak kisahlah kamu beragama apa pun, janji kepercayaan kamu tetap pada satu, ya. Okey, yang kedua ialah kepercayaan pada raja dan negara. Kesetiaan pada raja dan negara. Maksudnya kesetiaan pada raja dan negara ni maksudnya negara kita ni termasuk kepada raja. Maksudnya negara kita ni apa pun raja dulu. Apa pun raja dulu. Maksudnya apa yang kita lakukan, apa yang dikeluarkan oleh raja, kita tidak boleh marah. Maksudnya kita tidak boleh mencaci maki. Jika kita mencaci maki raja, kita boleh dikenakan hukuman di bawah akta-akta yang tertentu. Okey. Maksudnya tak kisahlah kamu ni agama mana pun, bangsa mana pun, bahasa apa yang kamu guna sekalipun, tapi kita punya orang kata apa, rukun kita tetap kepada yang satu, iaitu agung. Maksudnya apa yang agung sampaikan, apa yang agung laksanakan, kita wajib ikut. Kita tak boleh langgar perintah. Okey. Yang ketiga, lepas percayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja negara dan negara, perlembagaan kedaulatan undang-undang, kesopanan. Yang pertama, percaya pada Tuhan. Yang kedua, percaya pada raja dan negara. Kehuluran perlembagaan. Saya lupa tu. Itu saya suka lupa. Okey, kehuluran perlembagaan. Maksudnya setiap negara ni dia ada perlembagaan. Okey, macam negara kita pun ada perlembagaan seperti bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, agama Islam, agama rasmi, bahasa itu macam-macam lah. Perlembagaan ni iaitu satu orang kata apa, undang-undang yang orang kata apa, peraturan yang atas pada agung. Jadi kalau agung buat peraturan macam ni, perlembagaan lagi tinggi pada undang-undang tu. Maksudnya kalau agung semua buat macam ni, tapi dalam perlembagaan tak bagi, jadi tak boleh. Macam contoh kita tengok baru-baru ni kan, orang kata apa, kita punya negara, orang kata mereka dah tukar bahasa, nak bertukar bahasa Melayu kepada bahasa lain, lepas tu nak tukar lagu negara aku kepada bahasa lain. Sebenarnya benda tu tak boleh. Sebenarnya benda tu dah termaktub dalam perlembagaan. Tu negara kita ni masih selamat sebab kita ni masih termaktub dalam perlembagaan. Sebab perlembagaan ni satu undang-undang yang memang orang kata kita tak boleh ubah. Benda yang memang daripada dulu lagi perlembagaan ni dah dikeluarkan. Orang kata kalau kita ubah, kita boleh kena saman ataupun kita boleh dikena
kena tindakan lah, orang kata kan. Okey. Okey, yang keempat orang kata kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang ni maksud undang-undang lah. Undang-undang negara kita yang mana kita perlu orang kata apa? Yang perlu kita ikut, kita kena ikut lah kan. Apa yang polis cakap, apa yang askar cakap, apa yang agung cakap, apa yang Perdana Menteri cakap. Macam sekarang ni kan, bila kita tengok COVID-19 kan, apabila Perdana Menteri suruh kita duduk di rumah kan, bila Perdana Menteri suruh duduk kat rumah, suruh duduk diam-diam, jangan keluar, bila kena saman, kita tak boleh salahkan Perdana Menteri, sebab benda tu memang dah bagi arahan. Itulah kedaulatan undang-undang. Okay, last sekali ialah kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan ni maksudnya kita boleh tahu yang negara kita ni macam mana pun orang kata, kalau nak dibandingkan dengan negara luar, negara kita lah paling orang kata paling persepakatan. Maksudnya silaturahim antara kita ni sangatlah kuat. Sebab apa? Sebab negara kita ni lah ada berbilang kaum dan berbilang agama. Daripada dulu lagi apa bukti daripada 1957. Daripada sebelum tu lagi, sebelum kita merdeka, kita dah ada India, kita dah ada Cina, kita dah ada Melayu. Maksudnya kita ni berbeza bangsa, tapi kita ni masih boleh duduk dalam keadaan yang aman tanpa ada berperang. Itulah kesopanan kesusilaan. Maksudnya orang kata dalam rukun kita ni, kita haruslah menghormati, tak kisahlah agama mana pun, bangsa mana pun, kita kena hormat antara satu sama lain. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.